Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Hari ini saya akan kongsikan dengan semua tips untuk habiskan sukatan pelajaran dengan cepat. Kita faham bila era COVID-19 ni, cikgu akan terkejar-kejar untuk menghabiskan silibus bagi memastikan anak-anak kita tidak ketinggalan apabila mereka tamat persekolahan Disember 2020 nanti. So hari ni ada 3 tips yang saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu semua. Tips kita yang pertama ialah pembelajaran modular. Bahagian pembangunan kurikulum dipikir dah perkenalkan kita dah sebenarnya tentang bahagian pembelajaran modular ni. Dengan ada 3 konsep. Iaitu konsep yang pertama, kita ada dari aspek kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Daripada 3 ni lahir pula prinsip prinsip pembelajaran berasaskan modular ni. Yang pertama, prinsipnya ialah berpusatkan murid. Kemudian yang keduanya, kesepaduan, iaitu merentas mata pelajaran, merentas topik. Dan yang ketiganya bersifat linear dan juga non-linear. Dan yang keempat, fleksibel. Pada fleksibel ni yang kita nak bincangkan. Bagaimana pembelajaran modular ni bantu kita mempercepatkan proses kita menghabiskan silibus kita. Saya bagi contoh di sini. Katakanlah bagi mata pelajaran matematik, untuk topik operasi asas, kita ada tambah nombor bulat. Dalam masa yang sama kita juga ada tajuk tambah perpuluhan. Dalam masa yang sama kita juga ada tambah nilai wang. Jadi di sini operasi ini masih lagi sama, iaitu melibatkan operasi tambah, tetapi tajuk dan topik yang berbeza, iaitu melibatkan tajuk tambah nombor bulat, nombor perpuluhan dan juga tambah nilai wang. Jadi cikgu boleh merangka rancangan pengajaran tahunan RTT cikgu mengikut modular yang sesuai, mengikut topik-topik yang sesuai. Jadi dengan cara macam tu sebenarnya kita sudah memendekkan tajuk yang ada, menjadikan kaedah pembelajaran kita ini sebenarnya lebih menarik dan pelbagai. Jadi murid akan belajar menambah dengan situasi semasa, bukan sahaja menambah nombor bulat semata-mata, tapi pelbagai situasi yang boleh diadaptasi daripada topik-topik yang diberikan oleh guru. Itu tips kita yang pertama, pembelajaran modular. Begitu juga untuk mata pelajaran lain, ya. Baik. Nombor 2. Tips yang kedua yang saya nak kongsikan ialah pembelajaran berasaskan projek PBL. Baik, pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek ni suka saya tekankan di awal-awal ni, ia berbeza dengan konsep kerja khusus, berbeza dengan konsep tugasan yang kita berikan. Apa bezanya? Bezanya, untuk kerja khusus kita telah tetapkan hasil yang kita mahukan daripada murid. Tetapi untuk pembelajaran berasaskan projek, kita memberi kebebasan kepada murid-murid dengan bimbingan guru sebagai pembimbing. Baik, untuk pembelajaran berasaskan projek ada beberapa ciri. Yang pertama, dia mesti mempunyai tempoh waktu yang tertentu. Kemudian yang keduanya, dia bersifat kolaboratif. Baik, ada yang tanya, macam mana kita nak buat kolaboratif? Sebab sekarang ni COVID-19, murid-murid diletakkan dalam jarak bahu ke bahu 1 meter, adanya social distance. Bagaimana nak lakukan kolaboratif? Baik, kita kena ingat, kolaboratif bukan terhad kepada di antara murid dengan murid semata-mata. Kolaboratif juga boleh berlaku antara murid dengan ibu bapa, murid dengan adik-beradiknya di rumah, murid dengan mungkin individu-individu di luar yang mempunyai hubungan rapat dengan mereka. Jadi dengan cara ini, kolaboratif melalui pembelajaran berasaskan projek ini, tidak timbul isu murid tak menjaga social distance. Kemudian ciri yang seterusnya untuk pembelajaran berasaskan projek ni ialah seperti yang saya kata tadi, tidak ada hasil yang sama antara murid-murid. Contoh untuk topik sains. Untuk topik sains, tenaga yang boleh diperbarui. Kalau kita mengajar tentang tenaga yang boleh diperbarui, kita ada sumber tenaga solar. Jadi, bila kita memberikan tugasan berasaskan projek kepada murid-murid, tidak semestinya murid tersebut dapat hasilkan kereta solar sahaja. Ada murid dapat hasilkan bot solar. Mungkin mereka yang di luar sedikit advance, mereka boleh buat kincir angin.
projek berasaskan kincir angin. Okey, begitu juga dengan matematik. Bagaimana proses pembelajaran matematik boleh menjadi ringkas, cepat dengan pembelajaran berasaskan projek. Begini katakanlah kita minta murid untuk membina model sebuah rumah. Baik, sebuah rumah harus ada tiang. Apakah bentuk tiang tersebut? Boleh jadi bentuk tiangnya segi empat tepat. Boleh jadi murid membina yang berbentuk silinder. Satu, di situ murid belajar tajuk ruang. Kemudian dalam masa yang sama, ketika hendak membina model, murid perlu mengukur. Di situ murid belajar bagaimana mengukur tajuk ukuran panjang. Daripada ukuran sentimeter, kita boleh minta murid setelah disiapkan model tersebut, kita boleh minta murid untuk dipindahkan skala yang lebih besar dari sudut ukuran panjang. Daripada ukuran sentimeter yang dibina, kita boleh minta murid untuk tukar kepada meter. Okey, di situ juga kita boleh selitkan juga pembelajaran bagi tajuk nisbah dan kadaran. Katakanlah dia buat tiang yang berukuran 5 cm. Jadi kita tukar kepada meter. Okey, di situ pertukaran di antara sentimeter dan juga meter. Daripada situ juga kita boleh kaitkan dengan kadaran nisbah. Okey, 1 meter untuk ditukarkan kepada sentimeter yang tadi. Okey. Jadi di sinilah kita menunjukkan bahawa pembelajaran berasaskan projek sebenarnya kita mampu jika dilakukan memendekkan masa kita untuk mengajar silibus topik-topik yang ada. Okey. Baik, itu tips yang kedua. Baik. Tips kita yang ketiga adalah pembelajaran berasaskan stesen. Baik. Ada berbeza di sini. Sebelum ini ketika kita mempromosikan, melaksanakan pembelajaran abad ke-21, murid bergerak dari satu stesen ke satu stesen. Dan timbul pula isu apabila peristiwa COVID-19 ni, isunya social distance, jarak sosial. Bagaimana nak berlaku kalau pembelajaran stesen ini? Baik, saya kongsikan. Sebenarnya kita ubah suai sedikit kaedah dia. Bagaimana caranya? Caranya ialah mungkin guru yang bergerak dari satu stesen ke satu stesen. Itu untuk mengawal jarak sosial. Bagaimana untuk pelaksanaannya secara topikal? Baik, begini. Yang pertama sekali untuk pelaksanaan pembelajaran stesen ini, yang pertamanya, panitia kenal pasti terlebih dahulu apa kelemahan murid-murid kita. Okey, saya katakan panitia. Kenapa panitia? Untuk kita fokus kepada satu subjek. Okay, contoh saya bagi contoh sebagai matematik lah, kerana saya mengajar matematik. Okay, kena pasti apa yang murid lemah. Jadi bila kita berbincang, panitia berbincang, kita dapati murid lemah dari aspek membaca ukuran panjang yang melibatkan jisim, juga melibatkan isi padu cecair. Kemudian kita dapat kena pasti murid lemah dalam membaca masa dan waktu, jam. Kemudian kita dapati juga murid lemah dalam tajuk bahagi misalnya. So, jadi ada 3 tajuk. Okey, ada 3 tajuk yang murid lemah. Jadi guru-guru matematik ni mengambil satu hari, kita lakukan 3 stesen yang berbeza, okey, dengan 3 topik yang berbeza, dan setiap satu stesen murid-murid ini akan berada dari dalam 30 hingga 45 minit untuk cover satu topik ini. Kemudian setelah 30 hingga 45 minit, guru akan bertukar. Okey, guru akan bertukar. Kalau tadi dia belajar bahagi, kemudian bila sahaja berlaku rotation, pertukaran, murid ini akan belajar tajuk masa dan waktu tadi, membaca masa dan waktu. Kemudian cukup 30 minit, cukup 45 minit, bertukar guru, murid akan belajar pada tajuk menyukat isi padu cecair tadi, membaca isi padu cecair dan membaca timbangan jisim. Jadi dengan cara macam tu, dalam satu hari murid akan belajar 3 topik serentak. Saya faham agar dia akan ada katakan macam mana pula kalau tempoh masa tersebut 30 minit hingga 45 minit itu dah habis satu waktu. Sebab itu saya katakan
ini memerlukan perbincangan di peringkat panitia dan kerjasama daripada rakan-rakan guru kita yang lain juga. Saya optimis sebenarnya kalau rakan-rakan guru kita bukan sahaja untuk panitia kita sahaja, panitia lain pun kita ke arah untuk memastikan sukatan pembelajaran itu dihabiskan supaya murid kita tidak ketinggalan, dan mereka pasti mempunyai isu yang sama. Saya fikir ada fleksibiliti dalam kalangan pentadbiran PGB untuk melaksanakan pembelajaran stesen model yang saya kongsikan tadi. Okay? Jadi saya rasa tiga perkongsian ini, tiga cara ini sebenarnya insya-Allah membantu untuk kita menghabiskan sukatan pelajaran dengan cepat, dan sebenarnya bukan sahaja cepat, sebenarnya insya-Allah berkesan, kerana macam tadi pembelajaran berasaskan projek tadi saya katakan, sebenarnya murid lebih menarik minat mereka untuk belajar. Sebenarnya murid juga sudah kita boleh katakan jemu dengan kaedah pembelajaran konvensional yang kita lakukan sebelum ni. Hatta kita pun sebenarnya sentiasa mencari perkara-perkara baru dalam bidang pendidikan kan, untuk tingkatkan agar pendidikan ini bersifat dinamik dan tidak statik. Jadi saya rasa kita boleh cuba tiga perkara ni untuk kita menghadapi PDP pasca COVID-19. Kalau ada sebarang perkongsian lain ataupun ada komen berkaitan dengan cadangan saya ni, boleh kongsikan, dan insya-Allah kita mengambil pendekatan dan bersikap terbuka atas apa sahaja yang kita kongsikan. Terima kasih, kita jumpa lagi untuk perkongsian yang akan datang.